Salam sejahtera semua, kami dari Kumpulan Lapang akan membentangkan tentang topik dekolonisasi. Dari sudut bahasa, istilah dekolonisasi amat berkait rapat dengan istilah koloni dan kolonisasi. Koloni berarti dana jajahan, manakala kolonisasi bermaksud proses menjadikan sesuatu wilayah sebagai. Dekolonisasi pula berarti proses membebaskan sesuatu wilayah daripada kuasa penjajah. Dari sudut istilah, kolonisasi bermaksud suatu proses atau keadaan iaitu sistem kuasa berpusat mendominasi tanah jajahan baharu yang berada di kawasan sekitarnya. Keadaan ini menyebabkan subjek dominasi tersebut tertakluk kepada kuasa penjajah dalam berbagai aspek seperti fizikal, material, sosio-ekonomi, politik, pemikiran dan intelektual. Manakala istilah dekolonisasi adalah bersifat derivatif kepada istilah kolonisasi yang membawa maksud ada proses pembebasan daripada cengkaman kuasa penjajah dari sudut fizikal, material, politik, ekonomi, budaya, pemikiran, dan intelektual. Nama saya Wong Kisen dengan matriks number 71964. Hari ini saya akan membentangkan kesan dualisme katasan anthropocentrisme insan ekologikal. Antropogeni adalah kesan yang dihasilkan oleh manusia atau sesuatu yang berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia. Sumber pencemaran antropogeni adalah istilah untuk pembakaran terbuka, pembukaan tanah untuk tujuan pertanian, peningkatan bilangan kendaraan bermotor serta kepesertaan kegiatan perindustrian. Antropogeni memberikan kesan kepada kemusnahan alam, ekosistem dan eksploitasi alam. Sebagai contoh, bencana alam yang sering berlaku di Klang Malaysia adalah banjir kilat. Punca yang menyebabkan banjir kilat adalah pembukaan tanah secara berlebihan untuk aktiviti manusia sepertinya pembinaan lebuh raya dan pertanian. Pembukaan tanah secara berlebihan telah menyebabkan runtuhan tanah di sekeliling lembah Klang. Runtuhan tanah ini telah menyebabkan sistem pemberitaan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti aliran air yang tinggi. Kesimpulannya, antropogeni telah sering dianggap sebagai punca utama masalah yang dicipta oleh tindakan manusia dalam ekosfera. Tindakan ini dapat dijelaskan oleh ekosme. Ekosme bermaksud bahwa sesuatu tindakan adalah betul dengan melihat kepada kesan tindakan kepada individu. Individu yang berpegang kepada falsafah ini percaya bahwa mereka harus mengambil keputusan yang dapat memaksimumkan faedah kepada diri sendiri. Ekosme perlu dibedakan dengan ekosistem yang bermaksud penilaian berlebihan psikologi terhadap kepentingan sendiri atau aktiviti sendiri. Teori ini adalah bersifat individualistik. Selamat sejahtera, nama saya Pang Jian Cheng, matriks nombor 71281. Hari ini saya akan membentangkan dekolonisasi, dualisme, Cartesian pemikiran, dan ilmu antropocentrisme. Eurocentrisme ataupun kepercayaan perpustakaan Eropah merujuk kepada kecenderungan untuk mentafsir sejarah dan budaya masyarakat bukan Eropah dari sudut perspektif pandangan Barat. Proses kolonisasi Eurocentrisme melibatkan tiga kaedah penjajahan, yaitu penjajahan epistemologi, manusia, dan tanah atau wilayah. Barat mengalami satu proses modernisasi yang hebat dan pesat hingga mempengaruhi proses modernisasi di seluruh dunia. Ini menandakan satu pembaharuan di dalam orientasi dan pemikiran masyarakat ke arah masyarakat yang sekular dan mementingkan perkembangan sains dan teknologi dan juga pemikiran yang rasional. Satu cara pengaruh-pengaruh ini tersebar adalah melalui proses kolonialisme. Negara Barat mempunyai kuasa baru seperti sains, teknologi, dan militer. Hal ini menyebabkan mereka dapat menaluki negara bukan Barat serta mempengaruhi perkembangan mereka juga.
Dari sudut etimologi, anthropocentrisme berasal dari perkataan bahasa Yunani, bermaksud manusia dan kepercayaan bahawa manusia adalah entiti paling penting alam semesta. Hal ini menyebabkan manusia dapat berkembang secara tidak bertanggungjawab demi kepentingan diri. Dengan pemikiran masyarakat yang lebih mementingkan perkembangan sains dan teknologi demi revolusi perindustrian, manusia membukakan tanah secara berlebihan demi perkembangan dan pembangunan negara. Tindakan tersebut akhirnya memberikan impak kepada alam sekitar. Sekian, terima kasih. Tajuk yang ketiga adalah menjayakan insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Dualism Cartesian telah melahirkan anthropocentrism, egoism dan eurocentrism yang telah menyumbang kepada kerosakan alam sekitar dan mempengaruhi intelektual masyarakat di Malaysia pada zaman penjajahan. Oleh itu, usaha dekolonisasi secara epistemologikal perlu dilakukan sebagai tindak balas kepada keadaan sedemikian. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah yang pertama, dekolonisasi anthropocentrism dengan menjayakan insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Anthropocentrism yang memusatkan hal ini hidup kepada manusia sahaja telah jelas membawa kepada eksploitasi dan pemusnahan persekitaran. Oleh itu, idea insan sejahtera dan ekologikal atau dalam bahasa Inggeris, Happy Man Ecological Man harus ditonjolkan untuk membendung kefahaman ini. Oleh itu, konsep menjayakan insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal ini adalah untuk melahirkan individu yang berakhlak mulia, bermakmuran dan mementingkan pemeliharaan alam sekitar. Manusia mesti menyadari hubungannya dengan alam sekitar kerana tanggungjawab manusia ialah untuk menjaga bumi ini. Alam sekitar tidak boleh dieksploitasi untuk manfaat diri manusia semata-mata. Malah, alam sekitar ini perlu dijaga demi kesejahteraan hidup kerana ia memainkan peranan yang sangat penting untuk keseimbangan bumi ini. Usaha yang kedua ialah dekolonisasi egoism dengan merendah diri dan mengaku tindakan diri. Egoism yang menganggap sesuatu nilai menjadi baik apabila ia memberi manfaat kepada individu patut dihapuskan dengan menyuburkan sifat merendah diri dan penerapan nilai tawaduk ataupun semakin tinggi semakin tunduk. Usaha yang tak ayah ialah dekolonisasi Eurocentrism dengan kearifan tempatan. Eurocentrism yang telah menyebabkan rakyat Malaysia untuk melihat diri mereka melalui kacamata orang Barat telah memberi kesan negatif alam sekitar di negara ini. Satu contoh ialah pembangunan teknologi dan ekonomi secara radikal untuk bersaing dengan pembangunan negara-negara Eropah sehingga mengabaikan kapasiti alam sekitar dan hal ini turut menyebabkan bencana banjir yang amat kerap di negara ini. Oleh itu, Eurocentrism hendaklah dihapuskan dengan kearifan tempatan. Rakyat Malaysia perlu sedar bahawa perancangan pembangunan yang betul mesti diutamakan bagi memastikan keseimbangan antara alam semula jadi dan pembangunan buatan Malaysia di negara ini. Rakyat Malaysia juga patut mewujudkan interaksi timbal balik yang dapat menguntungkan kedua-dua pihak. Seterusnya, rakyat Malaysia hendaklah mementingkan penggunaan sumber yang mampan dalam membangunkan negara bagi menjamin kesinambungan perkembangan ekonomi semasa. Akhir sekali, rakyat Malaysia juga harus dipupuk dengan perubahan konsep pembangunan kepada pembangunan lestari yang lebih seimbang dan bukan sahaja melihat keluaran negara kasar atau KNK tanpa melihat kesan kepada alam sekitar. Dalam penghasilan ilmu baru insan, bersepadu, sejahtera dan ekologikal, maksudnya ialah dalam insan merupakan makhluk atau manusia yang dicipta oleh Tuhan yang tidak akan terlepas dari kealpaan. Sejahtera pula ialah aman dan makmur, senang dan tenteram, terpelihara dalam bencana supaya moga kita dapat hidup dalam suasana yang selamat, keamanan, kesenangan, kesentosaan dan ketenteraman di dunia dan di akhirat. Bersatu ialah berkaitan erat, tidak berpisah dan bertahan erat.
Ecological pula ialah merupakan cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Istilah ekologi ini digunakan secara meluas dan merujuk kepada kajian saling hubungan antara organisma dan dengan persekitaran. Cabar lingkaran sejahtera ini adalah untuk memberitahu semua manusia bahawa untuk membantu hubungan dalam ekologikal, ekonomi, budaya dan sosial dan mengelakkan kesan antropogenik, maka kita haruslah mempunyai intelek kognitif dan psikologi. Dengan mempunyai itu, seseorang akan mencapai kerohanian, emosi dan etika. Kalau ketiga-tiga itu telah dicapai, maka kesejahteraan yang dilimpahi kepada seseorang akan terjamin. Sebalik dari ikon belakang, nampaklah kejadian banjir di Klang sebalik itu. Ini merupakan apa yang biasa berlaku pada masa banjir, iaitu nombor 1, kerosakan harta benda. Sampah serap yang dibuang rata-rata bertaburan di jalan raya selepas banjir. Pentanakan haiwan pula mati semasa banjir, dan juga dalam banjir di Klang terdapat juga seorang mati kerana direnjat oleh elektrik. Maka marilah mempunyai kesejahteraan yang perlu ada supaya masalah banjir dihentikan masa yang akan datang dan mulalah mengeksploitasi kaedah-kaedah untuk membantu ekologi bumi yang cedera ini. Terima kasih. Sebagai ringkasan, proses dekolonisasi telah menerima pelbagai perspektif yang berbeza daripada masyarakat barat dan tempatan. Topik ini telah menjelaskan impak dekolonisasi kepada kehidupan manusia dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi dan sistem pendidikan sesuatu negara. Berdasarkan topik yang dibincang, kita telah mempelajari bahawa kesan kemusnahan alam iaitu banjir di Klang kepada sejahtera kehidupan insan. Banjir Klang telah menyebabkan kemudaratan nyawa ciptaan Tuhan dan kemusnahan harta benda, tetapi juga mengajar manusia bahawa kepentingan sejahtera dan manusia haruslah lebih berusaha untuk mengelakkan berlakunya antropogenik. Sebagai contoh, kita haruslah mengelakkan masalah pembukaan tanah secara berleluasa dengan mengawal hakisan tanah dengan segeranya. Tindakan ini boleh dibahagikan kepada 3 peringkat utama, iaitu mengenai kawasan tanah, mengenai pembinaan struktur pemeliharaan tanah dan mengenai amalan agronomi. Kesimpulannya, manusia juga perlu menukarkan sikap egoisme kepada ekologi dalam diri kita dengan meninggalkan individualistik dan menunjukkan epitemisme dengan mengiktiraf kerendahan intelek dalam aspek ilmu untuk membangunkan insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Sekian, terima kasih.